Assalamualaikum. Hai. Apa kata Islam tentang jenayah? Jom bersama saya, Ana Alhana. Apa yang anda tahu tentang jenayah? Jenayah ni sebenarnya kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun dinyatakan oleh mahkamah di sesebuah negara. Apa hukumnya melaksanakan hukuman ini kepada penjenayah? Perlu tak kita hukum mereka? Jawapannya, ya, perlu. Wajib. Penjenayah perlu dihukum. Kenapa ya? Sebenarnya ada bukti dalam Al-Quran dan hadis tahu. Daripada dalil Al-Quran sendiri, surah Al-Baqarah ayat 178. Serta dalam hadis riwayat Muslim ada menyatakan hukuman yang perlu dikenakan kepada penjenayah yang melakukan jenayah-jenayah tertentu. Persoalannya, bagaimana Islam jatuhkan hukuman kepada penjenayah-penjenayah ini? Jawapannya, tengok pada kategori ataupun jenis kesalahan jenayah tersebut. Sama ada hudud atau kisas ataupun takzir. Apa itu hudud? Macam pernah dengar je kan? Sebenarnya hudud ialah hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan. Jenisnya dan bentuknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah sendiri. Ia tidak boleh diubah, ia tidak boleh dikurangkan dan ia tidak boleh ditambah daripada apa yang telah tertera dalam Quran dan As-Sunnah. Hukumnya pula wajib. So, kesalahan apa yang perlu dijatuhkan mengikut hukuman hudud ini? Inilah antara 5 kesalahan yang boleh dihukumkan dengan hudud sekiranya penjenayah melakukannya, iaitu minum arak, mencuri, merompak, qazaf dan zina. Ataupun untuk lebih senang ingat, kita gunakan teknik akronim berikut, iaitu Qarun zalim, mustahil minta maaf. Qarun zalim, mustahil minta maaf. Anda boleh lihat Q, Z, M, M di permulaan setiap perkataan tu. Kita pergi pada kesalahan yang pertama di bawah kategori hudud, iaitu minum arak. Minum arak ni sebenarnya meminum sebarang bahan yang memabukkan, sama ada ia dinamakan arak ataupun tidak. Ia banyak ataupun sedikit. Asalkan ia mempunyai sifat memabukkan, ia dikira minum arak. Hukuman yang Islam tetapkan untuk peminum arak pula ialah 40 kali sebatan. Dan sebatan ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Ada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Antaranya termasuklah urutan yang digunakan tak boleh terlalu berat dan tak boleh terlalu ringan. Ketika sebatan dilaksanakan pula, tangan perotan tidak boleh diangkat sehingga nampak ketiak dan tidak boleh lebih tinggi daripada kepala perotan. Dan sekiranya kalau pesalah yang akan dihukum itu sakit, hukuman akan ditangguhkan sehingga pesalah itu sembuh. Dan antaranya lagi, jika berlaku keterlanjuran dalam sebatan seperti luka, maka pesalah boleh mendapatkan pampasan. Bagaimana hendak sabitkan kesalahan minum arak ini kepada penjenayah tersebut? Begini, pertama mestilah dengan pengakuan peminum arak itu sendiri. Kalau dia tak mengaku macam mana? Pastikan ada 2 orang saksi lelaki yang menyaksikan kesalahan tersebut dilakukan. Sekiranya tak cukup 2 orang saksi, bolehlah kita gunakan seorang saksi lelaki dan 2 orang saksi perempuan. Ataupun ia juga boleh dibuktikan dengan tanda-tanda tertentu pada peminum arak tersebut, seperti bau arak
dan keadaan yang sedang mabuk. Kesalahan kedua di bawah kategori hudud pula ialah mencuri. Mencuri ini seperti mengambil harta orang lain secara sembunyi tanpa kerelaan orang tersebut dengan tujuan memilikinya. Hukuman yang Islam telah tetapkan untuk pencuri ialah dengan pulangkan kembali barang yang dicuri serta potong tangan seperti yang anda lihat dalam gambar. Sebelum mensabitkan jenayah mencuri ini, Islam telah menggariskan beberapa syarat. Yang pertama, pencuri mestilah baligh, berakal dan tidak dipaksa untuk mencuri. Kedua, harta yang dicuri pula mestilah mencecah kadar tertentu yang telah ditetapkan, iaitu 1/4 dinar bersamaan dengan 1.06 gram mengikut kadar semasa. Dan yang ketiga pula, harta yang dicuri tersebut mestilah diambil daripada tempat simpanan yang sesuai, bukannya diletakkan merata-rata dengan kelalaian pemilik harta tersebut. Kesalahan seterusnya pula ialah qazaf. Qazaf bermaksud menuduh zina ataupun menafikan nasab keturunan terhadap orang yang baik akhlaknya. Tuduhan zina ni seolah-olah tuduhan ke atas seorang yang melakukan persetubuhan haram ke atas perempuan yang tidak ada hak baginya, bertujuan untuk mengaib dan menghina pihak yang dituduh. Tuduhan zina ni boleh berlaku antara lelaki dengan lelaki, antara perempuan dengan perempuan, ataupun antara lelaki dengan perempuan. Orang yang membuat tuduhan zina palsu ini hendaklah disebat sebanyak 80 kali sebatan. Mereka juga tidak akan diterima sebagai saksi sepanjang hidup mereka. Zina pula. Zina bermaksud melakukan persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Islam pula menetapkan hukuman untuk penzina ini mengikut 2 kategori. Yang pertama, penzina bukan muhsan dan kedua, penzina muhsan. Penzina bukan muhsan ni bermaksud penzina yang belum berkahwin, manakala penzina muhsan ialah penzina yang sudah berkahwin. Bagi penzina yang belum berkahwin, hukuman yang telah ditetapkan ialah 100 kali sebatan dan mereka juga perlu dibuang daerah selama setahun. Manakala bagi penzina yang sudah berkahwin pula, hukumannya ialah rejam dengan batu sampai mati. Kesalahan lain yang termasuk dalam kategori jenayah hudud ialah merompak. Merompak ini bermakna melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh ataupun menakutkan orang awam secara terbuka. Dalam Islam, hukuman yang dikenakan terhadap jenayah rompakan pula adalah berbeza-beza mengikut kategori. Bagi mereka yang melakukan pembunuhan, diikuti dengan rampasan harta, mereka akan dihukum bunuh dan kemudian dipalang atau disalib selama 3 hari di tempat yang tinggi seperti kayu dan sebagainya. Bagi perompak yang hanya melakukan pembunuhan terhadap mangsa tanpa mengambil harta benda, dia hanya akan dibunuh sahaja tanpa disalib. Manakala bagi mereka yang merompak sahaja tanpa melakukan pembunuhan, mereka akan dihukum potong tangan dan kaki secara bersilang. Maksudnya, tangan kanannya akan dipotong pada bahagian pergelangan tangan dan kaki kirinya akan dipotong pada pergelangan kaki. Sekiranya jenayah ini diulangi, tangan kiri dan kaki kanannya pula akan dipotong. Walau bagaimanapun, jumlah harta yang dirompak mestilah mencecah kadar yang telah ditetapkan sama seperti kesalahan mencuri tadi, iaitu suku dinar bersamaan 1.05 gram atau lebih.
Sekiranya harta yang dirompak tidak mencecah jumlah tersebut, hakim boleh mengenakan hukuman takzir yang akan kita pelajari sebentar lagi. Bagi perompak yang tidak membunuh dan tidak merampas harta, tetapi sekadar untuk menakut-nakutkan sahaja, dia akan dihukum mengikut hukuman takzir, iaitu dibuang daerah. Kita beralih pula kepada hukuman qisas. Anda pernah dengar perkataan qisas? Qisas ini sebenarnya membawa maksud hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya lebih kurang sama dengan hudud, cuma bezanya ialah balasan yang dikenakan kepada penjenayah tersebut mestilah balasan yang sama diterima oleh mangsa jenayah. Dalam erti kata lain, qisas ini adalah pembalasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Contohnya, bagi kesalahan bunuh, dibalas dengan hukuman mati. Bagi kesalahan membutakan mata, dibalas dengan hukuman membutakan mata. Dan begitulah seumpamanya. Qisas ini berlaku dalam dua keadaan. Pertama, kes pembunuhan dan kedua, kes kecederaan anggota badan. Hukum melaksanakan hukuman ini ialah wajib jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama. Namun, mangsa atau waris boleh menggantikannya dengan diat ataupun memaafkan pesalah tersebut. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan diat? Diat ini sebenarnya ialah pampasan ataupun hukuman ganti rugi atau denda yang dikenakan sebagai ganti rugi ke atas anggota badan yang dipotong atau dilukakan oleh penjenayah. Diat dikenakan jika pesalah melakukan kesalahan kecederaan tidak sengaja atau jika hukuman qisas tidak dapat dijalankan dengan sebab-sebab tertentu seperti penjenayah sememangnya cacat ataupun mangsa telah memaafkan penjenayah tersebut dari pelaksanaan qisas. Kesalahan yang pertama di bawah kategori qisas ialah pembunuhan atau kita boleh tafsirkan sebagai serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa atau kematian. Hukuman yang dikenakan oleh Islam terhadap pesalah pembunuh ini ialah mati ataupun yang kedua, diat, iaitu pempasan. Itu pun jika diampunkan oleh waris mangsa. Kebanyakan ulama telah membahagikan pembunuhan kepada 3 bahagian, iaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan separa sengaja dan pembunuhan tanpa niat. Pembunuhan dengan sengaja ini ialah pembunuhan dengan niat untuk mematikan seseorang yang hidup yang tidak halal pun dibunuh dengan menggunakan alat, bahan atau cara yang kebiasaannya boleh membunuh. Pembunuhan sengaja ni biasanya berlaku apabila memenuhi syarat berikut. Antaranya ialah tertuduh itu adalah orang mukallaf, iaitu orang dewasa dan berakal. Yang kedua, orang yang dibunuh itu adalah manusia yang masih hidup dan tidak halal darahnya untuk dibunuh. Yang ketiga, alat, bahan atau cara yang digunakan itu kebiasaannya boleh membunuh. Keempat, pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Dan kelima, kematian mangsa itu adalah akibat daripada tindakan tertuduh. Jadi, pembunuh yang membunuh dengan sengaja perlu dihukumkan dengan hukuman mati. Manakala pembunuhan separa sengaja ialah pembunuhan yang bertujuan untuk mencederakan dan bukan untuk membunuh. Contohnya, pukulan di kepala. Hukuman bagi pembunuhan separa sengaja ini adalah diat. Dan yang terakhir ialah pembunuhan tanpa niat. Pembunuhan tanpa niat ialah perbuatan yang menyebabkan kematian,
tetapi tidak dilakukan dengan niat membunuh. Manakala hukuman bagi pembunuhan kategori ini ialah diat juga. Kesalahan mencederakan anggota badan pula adalah perbuatan yang mengakibatkan kecederaan pada mana-mana anggota badan. Balasan ataupun hukuman yang dikenakan kepada penjenayah kategori ini ialah mestilah balasan yang sama diterima oleh mangsa keadaan. Sekiranya mata mangsa buta, maka mata penjenayah juga akan dibutakan. Jika tangan mangsa patah, maka tangan penjenayah juga akan dipatahkan. Namun kedua, jika mangsa ataupun waris mangsa mengampunkan penjenayah tersebut, maka hukuman beralih kepada hukuman yang kedua iaitu diat. Hukuman yang terakhir sekali ialah takzir. Takzir pula ialah hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sebaliknya, ia diputuskan oleh mahkamah sendiri. Biasanya, hakimlah yang berkuasa mutlak untuk menjatuhkan hukuman tersebut berdasarkan ijtihad dan maslahah ataupun keperluan rakyat dan negara bagi kesalahan yang tiada peruntukan. Termasuk dalam hukuman takzir juga ialah kesalahan hudud dan kisas yang tak cukup bukti untuk dikenakan hukuman, dan juga kesalahan mencuri yang disabitkan kepada kanak-kanak yang belum mencapai usia baligh. Antara contoh jenayah-jenayah yang berkaitan dengan hukuman takzir ini ialah perbuatan mengganggu ketenteraman awam seperti mengumpat, berjudi, rasuah, dadah, khalwat dan mengamalkan ajaran sesat. Contoh hukuman takzir adalah seperti teguran, denda, penjara, sebatan, pemulauan dan juga hukuman mati. Jadi berdasarkan pembelajaran kita berkaitan dengan hudud, kisas dan takzir tadi, dapatlah disimpulkan beberapa perbezaan di antara ketiga-tiga hukuman ini. Dari satu aspek, hudud melibatkan kesalahan tertentu sahaja, iaitu qazaf, zina, minum arak, mencuri dan merompak. Manakala kisas pula hanya terhad kepada jenayah bunuh dan kecederaan anggota badan sahaja. Takzir pula ialah kesalahan yang selain daripada kesalahan yang telah kita nyatakan pada hudud dan kisas. Perbezaan kedua antara hudud, kisas dan takzir pula ialah dari segi bentuk dan jenis hukuman. Hudud, bentuk dan jenis hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Anda ingatkan nombor-nombor 40, 80, 100 kali sebatan, rejam dan potong tangan kan? Manakala kisas pula, bentuk dan jenis hukumannya masih lagi mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mestilah balasan yang sama dengan keadaan mangsa, iaitu bunuh, dicederakan ataupun diat. Manakala yang terakhir, takzir pula, bentuk dan jenis hukumannya ditentukan oleh mahkamah seperti denda, sebatan dan penjara. Apa ya hikmah dan kesan positifnya jika kita melaksanakan hukuman jenayah hudud, kisas dan takzir ini? Mari kita saksikan. Selaras dengan syariat Islam yang menganggap jenayah satu kesalahan yang mesti dihukum kerana ia bukan sahaja melanggar hak Allah tetapi ia melanggar hak manusia, maka hukuman ini dapat menegakkan keadilan dalam kalangan manusia. Hikmah yang kedua, hukuman jenayah ini bukan sekadar mendidik, menyedarkan dan menghukum kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah. Malah ia dapat menyedarkan
masyarakat di sekeliling. Hikmah ketiga, selaras dengan tuntutan maqasid syariah ataupun tujuan pensyariatan Islam yang mengutamakan 5 perkara iaitu agama, nyawa, akal, harta dan maruah seseorang manusia, maka hukuman jenayah ini dapat menjamin keselamatan masyarakat dan kestabilan negara secara berterusan. Manakala hikmah yang keempat pula, apabila keadilan, keamanan, keselamatan dan kestabilan negara dapat diperolehi, secara automatik ia dapat merancangkan pertumbuhan ekonomi negara tanpa sebarang masalah-masalah berlaku. Okey semua, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.